Insiden pelarian etnik Rohingya lolos dari depo tahanan imigresen Sungai Bakak pada Rabu lalu menimbulkan pelbagai persoalan mengenai status komuniti tersebut di negara ini. Ada yang mempersoalkan mengenai layanan terhadap komuniti ini dan ada juga yang mempersoalkan mengenai status mereka dan bantuan yang diberikan kepada golongan pelarian ini. Dan sudah bersedia untuk mengulas lanjut ketika ini, kita bersama dengan Presiden MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid atau juga dikenali sebagai Cikgu Azmi. Assalamualaikum dan terima kasih kepada Cikgu Azmi sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Pertama sekali, ada yang mempersoalkan status pelarian Rohingya di Malaysia sehingga ada juga yang menimbulkan sentimen negatif terhadap mereka. Pandangan Cikgu Azmi, apa cara terbaik untuk kita menangani isu pelarian Rohingya? Ya, yang pertama saya fikir ialah kita tidak boleh mengelak daripada mengiktiraf ada hak-hak bagi mereka yang menjadi pelarian ini. Walaupun dalam negara ini tak dipanggil pelarian, dipanggil parti ya. Sebab kita tidak menandatangani protokol antarabangsa itu. Tapi bagaimanapun mereka yang telah sampai di sini dan kita telah ada yang ditangkap dan sebagainya, kita kena faham bahawa mereka tetap mempunyai hak. Jadi kita tidak boleh susah hati untuk melayani mereka dengan cara yang boleh menjejaskan nyawa mereka dan sebagainya. Jadi cara nak menanganinya ialah pertama apabila mereka itu sudah sampai di sini, kita dengan sifat kemanusiaan kita harus melayani mereka sebagai manusia dan tidak harus kurang daripada itu. Yang kedua ialah kita tahu keterbatasan mereka itu tidak dapat pulang, tidak dapat nak. Jadi kita terpaksa terima dan mereka mesti mematuhi perundangan negara. Ketika mereka di dalam tahanan, kita juga harus tahu bahawa mereka punya hak supaya mereka tidak dilayani dengan keadaan yang tidak baik. Artinya ada peraturan yang ditetapkan oleh peringkat antarabangsa bahawa mereka itu ada hak untuk berkomunikasi di dunia luar. Mereka juga kemudahan yang ada tidak terjejas kehidupan mereka. Jadi saya kira perlu lihat dari segi itu untuk kita menyantuni keperluan orang-orang Rohingya yang menjadi pelarian di negara kita ini. Pada masa yang sama, ada yang berpandangan masalah pelarian Rohingya ini kebanyakannya terbeban kepada Malaysia. Pandangan Cikgu Azmi bagaimana? Ya, memang kita tidak menafikan bahawa tak ada negara pun yang mahu menerima orang yang katakan datang dengan cara begini akan membebankan. Tapi dalam masa yang sama saya kira mereka sudah pun ada di sini dan kenyataannya bahawa mereka itu tidak dapat dipulangkan balik negara mereka sebab negara mereka telah membatalkan kerajaan mereka. Jadi fakta itu harus menjadi dalam fikiran kita. Jadi kalau kita nak berpandangan negatif pada mereka, memang ada yang bermasalah. Itu harus ditangani secara tersendiri, masalah yang sama ada satu kelompok atau satu individu. Tapi untuk kita merangkul semua mereka yang bermasalah, saya kira tidak juga. Sebab ada juga peristiwa kes-kes di mana majikan ambil diorang secara ini dan tidak bayar gaji mereka telah bekerja yang kuat, mereka tak boleh nak bergerak ke sini. Jadi saya kira ini harus dipahami bahawa tanggapan negatif terhadap Rohingya ini khususnya dengan satu dua peristiwa itu tidak harus kita membuat persepsi bahawa semua ini bermasalah. Memang bermasalah kerana mereka datang sini dan kita tidak menjemput mereka, tapi kita tidak ada jalan lain kerana kita tak boleh nak hantar mereka pulang. Jadi sekarang ni urusan kita harus dengan cara undang-undang negara dan juga dengan UNHCR yang menyantuni mereka bagaimana nak didokumentkan. Kemudian kalau mereka memohon untuk hantar ke negara ketiga, harus diproses. Semua itu harus kita fahami dengan tepat supaya tidak kita terus memandang bahawa mereka itu mesti dikeluarkan juga macam mana pun, dan saya kira itu tidak praktikal kerana kita terpaksa akur bahawa mereka sudah ada di sini dan kita layani seperti yang ada dalam perundangan. Ya, Cikgu Azmi, pada masa yang sama kita nak merujuk kepada laporan semalam menyatakan Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji semula pengeluaran kad Suruhanjaya Tinggi PBB ke atas pelarian atau UNHCR. Kad UNHCR ini bagi memastikan ia tidak diberikan kepada pelarian yang masuk ke Malaysia sebebasnya kerana Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata langkah berkenaan perlu segera diambil ekoran pelarian etnik Rohingya dilihat begitu mudah mendapatkan kad tersebut. Pada masa yang sama kita juga melihat kenyataan UNHCR Malaysia menyatakan mereka sebenarnya belum mendapat akses untuk pergi ke depo tahanan imigresen ini sejak Ogos 2019. Jadi apa sebenarnya realitinya untuk mereka mendapatkan kad UNHCR ini?
Ya, pertama ada proses UNHCR, ada prosesnya dan saya kira mereka cuba untuk mengikuti proses itu dan salah satunya ialah akses untuk pergi ke depo dan dari situlah proses mengambil nama mereka, mengesahkan mereka adalah Rohingya dan sebagainya. Jadi proses itu harus dituruti. Untuk mengatakan mereka itu mudah mendapat kad itu saya kira agak kurang tepat sebab ada yang menunggu sampai 3-4 tahun untuk mendapat kad. Jadi tidak semudah yang kita kata diberi kad begitu saja ya. Namun begitu kalau sistem itu perlu diperkukuhkan lebih telus dan sebagainya itu saya kira perlu ada perundingan antara pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan UNHCR supaya apa-apa isu yang timbul ketidakjelasan dan apa halangan-halangan itu dapat dibincang dengan baik. Tetapi saya kira sekarang ni agak ketat untuk nak mendapat kad sebab keadaan pandemik itu menyebabkan banyak pihak yang tidak dapat nak pergi ke tempat lain, tak boleh dihantar ke negara lain. Jadi prosesnya agak terbantu. Jadi saya kira perlu ada perundingan betul-betul dialog betul supaya tidak ada sangkaan-sangkaan dan tidak ada fakta yang tidak jelas antara dua pihak supaya mereka itu didokumen. Yang penting didokumenkan. Itu yang perlu. Kalau kita kata UNHCR hanya memberi kad semudah itu, akhirnya kita tidak dapat mengatasi isu ini sebab kita nak perlu dokumenkan mereka ini untuk lebih mudah kita mengatur dan juga membuat pemantauan. Akhir sekali, Cikgu Azmi, secara ringkas, tadi Cikgu Azmi ada menyentuh mengenai stigma negatif. Tentunya ada keperluan kemanusiaan dan juga pematuhan kepada konvensyen-konvensyen antarabangsa. Namun, tidak dinafikan ada sentimen negatif terhadap golongan Rohingya. Pandangan Cikgu Azmi mengenai sentimen negatif dalam masyarakat kita? Ya, pada satu ketika dulu kita sangat, kita punya prinsip manusia yang tinggi. Kerajaan pun telah mengumumkan bahawa Malaysia adalah negara yang sangat menghormati kemanusiaan, sentimen kita sangat bersifat kemanusiaan. Oleh kerana itu kedatangan mereka itu telah kita dalam kes Rohingya bahawa kita telah buat kerajaan sendiri mengaturkan satu perhimpunan menyatakan bahawa kita sangat mengetahui tentang nasib mereka. Oleh kerana itu stigma yang dikatakan membenci, berprasangka kepada mereka itu harus tidak sampai menyebabkan kita ini hilang pertimbangan kemanusiaan ya. Memang ada masalah kalau kita pergi ke negara orang lain pun kita akan mendapat dengan peraturan-peraturan itu. Jadi dalam kes mereka yang cuba nak menyelamatkan nyawa secara jelas ya, mana mungkin ada yang bukan begitu, tapi umumnya mereka nak menyelamatkan diri mereka. Jadi kita harus ada empathy, ada sikap empathy bahawa ini nasib mereka. Apakah satu hari nanti kita bernasib seperti mereka, kita akan tahu betapa sukarnya kita diterima oleh negara lain. Tapi macam mana pun saya kira saya dapati bahawa banyak juga masyarakat kita yang menerima mereka dan cuba membantu mereka dalam banyak hal ya. Dalam persatuan saya MAPIM ini kita dapat memberikan bantuan-bantuan itu alhamdulillah. Jadi saya menasihatkan kita ketepikan stigma negatif ini, kita lihat mereka sebagai saudara kita yang memerlukan bantuan dan kalau siapa yang menyalahi undang-undang kita harus ambil tindakan terhadap mereka. Baik, terima kasih Cikgu Azmi, Presiden MAPIM mengulas mengenai golongan etnik Rohingya di Malaysia.